Okey ya. Saya nak tanya kamu yang muka surat ni, yang sifat-sifat kongruen. Kamu dah faham ke ni sebenarnya? Sifat-sifat kongruen ni okey tak? Faham tak macam mana nak baca sifat-sifat kongruen ni? Kurang Saya faham faham, dulu. saya faham sikit-sikit Okey, je bu. kurang okey, ada yang faham, ada tak faham. Okey, saya nak ajar macam mana nak baca sifat-sifat ni ya. Begini cerita dia. Dia ada sisi. Yang bermaksud sisi ni ataupun side ni, dia tengok ciri yang sepunya, sepadan. Maksudnya AB sama dengan PQ. Cara baca dia macam tu. AB sama dengan PQ. BC sama dengan QR. CC sahaja. CA sama dengan RP. Cara baca dia macam tu. CC ni bermaksudnya CC. CCAB sama dengan CCPQ. CCBC sama dengan CCQR. Dan CCCA sama dengan CCRP. Okey. Okey. Yang kedua pula, kita baca, bagaimana baca sisi sudut sisi ataupun side angle side. Okey, side angle side ni macam ni, mana nampak? Contoh dia bagi ni 5 cm. Ini 5 cm. Ini 60 darjah, 60 darjah. Ini 4 cm. Ini 4 cm. Cara baca dia ialah sama tempat sisi ataupun side, sisi, side, angle, side. Side angle side. Side angle side. Sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Cara baca dia macam tu. Okey, faham? Nampak tak? Okey, seterusnya. Tengok ni. Ini yang berikutnya. Ciri kongruen yang berikutnya adalah angle, side angle ataupun sudut, sisi sudut. Jadinya sudut, contohnya sudut 60. Sudut sama 60 sebelah. Sudut, sisi, sini sisi. Sisi, contoh sisi dia 5 cm. Sini pun 5 cm. 60, 5 cm. Jadi angle, side angle ni mungkin 30. Kalau sama ni, angle, side angle ataupun sudut, sisi sudut. Apabila kamu jumpa bentuk angle, side angle ataupun sudut, sisi sudut ni sama, jadi ianya adalah kongruen. Kalau kamu jumpa side angle side pun dia akan kongruen kalau sama. Side sama, angle sama, side sama, ia akan jadi kongruen. Yang ni pun sama. Side pun akan jadi kongruen. Okey. Jadi seterusnya. Ini adalah sudut sisi. Okey, ini adalah sudut. Contohnya ini adalah 60. Ini adalah 60. 60. Tak boleh. 60. Ini pun 60. Ini 30. 30. Ini adalah 4. 4 cm. 4 cm. Jadinya cara baca ialah sudut, angle. Ni baca. Sudut, sisi. Sudut, sisi. Ya, ataupun angle, side. Ya. Seterusnya, bentuk berikutnya ialah AAA, iaitu angle ataupun sudut
yang sama. Sudut sama. Kalau sini sudut 30. 30. Sini 20. 20. Ini sudut 40. 40. Jadi bila sama, tapi untuk kes AAA ni, bila sudut-sudut setelah kita buat contoh hari tu, sudut-sudut ataupun AAA ni tidak semestinya kongruen. Ianya kongruen bila luasnya sama. Bila dikata luas ABC mestilah sama dengan luas PQR. Bila dikata luas sama, barulah ia kongruen. Kongruen. Kalau tak dinyatakan sama, tak boleh. Sebab berdasarkan latihan yang kita buat, luas ni boleh besar dan kecil. Harap ingat lagi contoh hari tu. Mana contoh hari tu? Mana contoh ni? Luas. Nampak tak luas ni? Luas pula dah. Sudut sama. Nampak tak sudut sama? 53, 53, 36, 36. 90, 90. Jadi sudut tak menjamin ianya adalah kongruen, melainkan kamu kena cakap luasnya sama. Ada faham? Faham tak anak-anak? Haris boleh faham? Faham. Fika? Suai betul? Nampak? Jadi untuk yang lain ni, semua ni kita kata nampak sifat tu, kita boleh kata kongruen terus. Tapi untuk AAA, kita kena kata dulu luasnya sama. Boleh faham? Boleh ingat tak? Boleh ya? Okey, seterusnya sisi sudut. Sisi sudut. Okey, untuk sisi sudut pun sama. Sebab berdasarkan latihan yang kita buat. Contoh ni. Sebab sisi sudut tak menjamin ianya kongruen, melainkan ia menyatakan luasnya sama. Ada dua je jenis yang tak semestinya kongruen, iaitu AAA dan SSA. Boleh ingat tak? Syamizal? Boleh ingat tak? Mana dia? Pasang je ke? Boleh. Boleh. Aiman? Aiman Amani boleh? Suhaili? Boleh cikgu. Jadi kalau kamu nak jawab ianya adalah kongruen untuk AAA dan SSA, kena buat ayat apa? Ayat apa saya cakap tadi? Kita kena beritahu dulu luas ABC sama dengan luas PQR. Boleh faham tak? Kalau kamu tak nyatakan benda ni sama, kita tak boleh kata dia kongruen sebab kemungkinan dia berlainan bentuk macam contoh dua ini. Boleh tak? Nampak tak? Nampak tak hari ni? Saya terang ni, nampak tak? Hari tu ialah ni saya terang dengan bersemangat ni. Boleh faham tak ni? Boleh. Anak-anak. Boleh nampak ya? Agaknya hari ni makin jelas lah hendaknya. Boleh? Cikgu. Ada nak tanya, Rashidi? Saya tanya ke? Nak tanya apa sekejap siapa? Apa? Kalau bentuk dia tak sama macam mana aku? Kalau bentuk dia tak sama. Yang mana satu? Bentuk ni. Mana satu? Yang ni ke? Ini sama kan? Okey, ni. Okey, ni. Okey, yang ni kan? Yang ni bentuk dia macam yang kita belajar, iaitu sisi sudut angle. Nampak?
sisi sama, tapi sudut pun sama. Sisi sudut ataupun SSA. Jadi untuk SSA ni, kamu kena nyatakan luasnya sama. Awak rasa Rashidi luas ni sama tak? Antara dua segitiga ni sama tak luasnya? Kalau ikut nombor tu sama ke? Yelah, tapi awak tengok Tak, bentuk tak. sama. Tak. Tak. Jadi tu kita kena beritahu. Luas segitiga mesti sama. Kena beritahu. Sebab contoh penyelesaian yang berikutnya nanti kan, dia bagi gambar rajah seakan-akan. Jadi untuk menjawab soalan untuk sisi sudut, kita kena beritahu dulu. Luas segitiga ini mestilah sama dengan luas segitiga itu. Boleh faham? Boleh tak? Untuk menjawab soalan yang kita buat 5.1B tu, yang saya kata nanti dulu buat tu. Boleh faham tak? Kita kena beritahu dulu. Sebab dia boleh pelbagai bentuk. Untuk yang gambar rajah ni dah terang-terang tak sama. Bila dah terang-terang tak sama, kita boleh jawab tidak. Tapi untuk latihan yang 5.1B tu kita tak tahu sebab dia tak bagi nilai yang betul. Dia bagi anggapan je. Dia kata apa? Untuk 5.1 tu dia kata yang ni. Dia ada bagi nilai tak? 5.1B tak ada bagi nilai apa-apa kan? Dia hanya bagi anggapan saja. Dia kata PQ sama dengan SY. Jadi macam mana? Itu kita kena beritahu. Kita tak tahu luas dia berapa. Tak tahu sisi berapa, sudut berapa. Jadi untuk menjawab soalan ni, kamu kena beritahu dulu luas PQR adalah sama dengan luas XYZ. Kemudian barulah jawab soalan tu tentang sisi sudut. Faham? Nampak tak, Alicia? Ahmad Rashidi? Boleh tak? Boleh ke? Boleh. Cikgu. Okey, ya. Apa ni kan untuk buat ayat yang kita bagi tahu jawapan tu kan? Kena bagi tahu luas dia ke? Tak macam tak boleh ke kalau kita contoh size dia tu. Kan size dia tak sama. Tak ada. Dia kena beritahu luas. Untuk yang kena beritahu luas hanya untuk SSA dengan AAA. Apa benda SSA? SSA ialah sisi sudut. AAA tu apa? Sudut. Boleh ingat tak? Hanya dua ni saja kena beritahu pasal luas sama. Luas ABC mestilah sama dengan luas satu lagi PQR. Macam tu. Boleh faham tak? Cikgu. Boleh. Ya. Kalau yang nombor 1 tu kan? Itu sisi kan? Satu mana? Ni. Yang PQR ni. PQR ni? Sekarang ni dia suruh jawab berdasarkan soalan. Soalan dia nak sisi sudut sisi. Dia nak sisi sudut sisi. Jadi kita kena bagi benda yang dia nak. Okey? Jadinya jadi harapnya faham ya. Semuanya kalau kamu nampaknya sama, kita boleh kata congruent kecuali AAA dengan SSA. Boleh faham? Maisara? Apa lagi ada ni? Senyap. Awang mana pula? Syazriana okey. Siti okey. Su? Okey, cikgu. Okey faham ya? Boleh? Faham. Okey. Jadinya kalau dah faham, okey, kita tengok soalan ni. Soalan ni kita jawab balik. Okey.
Jadi ni awak tengok soalan 5.1b. Berapa orang dia hantar kat saya kan? 5.1a kan? Budak baik ni. Okey, kamu tengok untuk soalan ni. PQR XYZ. Congruent. Diberi bahawa kedua-dua segitiga PQR dan XYZ adalah congruent. Jika nampak ayat jika. Jika PQ sama dengan XY. PQ sama dengan XY. Jadi, nyatakan ciri-ciri lain yang terlibat jika setiap berikut digunakan. Jadi, bilalah untuk sisi-sisi sudut. Sisi-sisi sudut, kamu kena sebut sisi yang pertama dulu. Sisi pertama dia dah bagi PQ. Jadi, PQ dia bagi, kita boleh kata PQ sama dengan XY. Yang kedua, sisi sudut. Okey, sisi sudut. Kita bagi sudut. Okey, kita bagi sudut. Sebab kita kena ikut turutan dia lepas sisi. Sisi yang diberi, lepas tu sudut. Sudut apa? P, Q, R. Sama dengan sudut apa? Sama sudut apa ni? Kena sama bentuk. Siapa yang tak pandai lagi nak baca macam mana? Sisi sudut sisi dapat ni macam mana ni? Ada yang tak dapat lagi ke? PQR sama dengan Y. Tengok tulis lain. Cakap lain. Y. X. Z. PQ sama dengan XY. PQ sama dengan XY. PQ sama dengan XY. Sudut. Tengok sudut mana saya ambil ni? Sudut PQR. Sudut tak sama. Kena tengok elok-elok. Tengok saya pun dah ni. Sudut PQ. Okay, sudut PQ. Okay. Awak nak ambil sudut mana? Kalau dia kata PQ XY. PQ XY. Jadi kamu boleh ambil mana-mana sudut lah kalau nak ambil sudut ni. Jadi kalau ambil sudut ni, kita boleh katakan QPR. Sudut QPR sama dengan P. Sudut P ni sama sudut X. Dia kata salah ambil. Tadi saya tersalah ambil dah. Sama dengan Y, X, Z. Okey. Dah ada sisi sini, sudut sini. Jadi sisi mana lagi saya perlu ambil? Siapa tahu sisi mana lagi saya perlu ambil? PR. Pandai. Okey. P, R sama dengan Z. Pandai. Sebab apa? Sebab dia nak sisi, sudut, sisi. Nampak bentuk dia? Sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Okey? Okey, settle. Sisi, sudut, sisi. Okey, seterusnya untuk sisi sudut. Okey, saya cakap apa tadi? Kalau sisi sudut, kena cakap apa dulu? Luas. Kena beritahu dulu. Kena beritahu. Luas untuk B. Kata luas PQR sama dengan luas PQR dengan XYZ. Lepas tu baru kita ambil sisi mana. Okey, sebab dia kata sisi. Jadi kamu ambil sisi. Okey, nak ambil sisi mana ni? Mana-mana je lah. Mana sisi mana awak nak ambil? Mana? Sisi. Okey. Sisi mana nak ambil ni? Kalau contoh nak ambil QR. Okey, QR lah. Okey, QR sama dengan YZ. Okey. Jadinya, kita kata QR sama dengan YZ. Sisi dulu. Lepas sisi apa dia nak lagi ni? Lepas sisi satu dah. Berikut ni sisi apa? QR, YZ. Lepas tu? Sisi apa lagi? PQ. Dia ikut turutan. QR, RZ.
Macam tu. Lepas tu sisi RP dengan senang cerita kita ikut turutan. QR, lepas tu RP sama Y QR. Ya. YZ. QR, YZ betul. YZ. Jadi Z, ZX. ZX. Okey, QR. Tengok. Saya tak ikut turutan. Sebab apa? Sebab soalan ni dah ada nampak? Dah ada dah satu. Jadi saya kena ikut dia punya arahan. Okey, arahan dia saya kena ikut. Arahan ni saya kena ikut. Jadinya kesimpulannya kena start dengan sini. PQ. Pandai. Jadi PQ sama dengan XY. Okey, satu dah ikut. Yang ni yang telah diberi. Lepas tu, okey, pertama sisi dah ada. Sisi kedua. QR. Ya, pandai. QR sama YZ. dengan. Ya, pandai. Dan apa benda ya yang ni? Sudut apa? PRQ. Ya, pandai. Sudut YZ. P R Q sama dengan sudut apa dia? Tak dengar? PRQ dengan sudut apa? XYZ. XY kat sini. Z, Y. XZY. Sudut XZY. Ini salah satulah. Kalau nak buat terbalik, kalau jalan terbalik dia ada dua cara kan, bagi jawapan tu kan. Kalau nak bagi PQ yang sini nak jalan lain, maksudnya sini. Sisi sini, sisi sini. Sama jugalah sini bagi. Sisi sini, sini bagi. Sama juga. Okey? Bolehlah. Salah satulah mana-mana jalan awak nak ambil. Okey? Okey, seterusnya. Boleh faham tak ni? Ju? Boleh. Boleh ya Haris? Ju? Ju ada tak Ju? Ya, cikgu. Boleh tak? Boleh. Boleh. Tak faham tanya. Boleh ya? Ya, cikgu. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Okey, nombor 2 pasal apa ni? Pelajar di sebelah menunjukkan satu segitiga ABC diberi bahawa satu lagi segitiga PQR adalah kongruent dengan segitiga ABC. Nyatakan sifat kekongruenan segitiga yang terlibat jika kena pasti apa yang disebut. Dia kata AB sama dengan, AB, buat jalan. AB dengan satu lagi, AB dengan PQ, lepas AB BC. Lepas BC apa? AC. Apa benda agaknya untuk A ni? Apa dia? Nampak dah dia sebut macam tu agaknya apa? Melambangkan apa tu? Sisi. Ya, pandai. Jadi ia adalah sisi ataupun SSS. Sisi. Okey. Okey, untuk B. Dibagi AB. Sama dengan PQ. Yang tak nampak tu lah. Lepas tu dibagi sudut. ABC, sudut. Lepas tu dibagi BAC dan BAC. QPR, BAC. Sudut ABC, BAC. Okey, kamu tengok ni, bentuk ni. Agak-agaknya, apa dia tu? Sisi sudut. Kamu jangan tengok benda yang kat sini, tapi kamu tengok apa yang berlaku kat sini. Apa dia kamu nampak yang pertama? Sisi sudut. Apa yang jalan dulu? Nampak tak ni apa jalan dulu? Sisi. Sudut sisi sudut.
walaupun awak nampak dekat sini dia ni, tapi awak kena lakar dulu baru nampak macam mana dia, apa dia yang jenis apa. Faham tak? Nampak tak? Ni first dulu. Sudut, sisi, sudut. Bukannya kita tengok pada soalan dia. Awak kena tengok pada bulatan yang apa benda yang jalan dulu ni. Jadi ini adalah sudut, sisi, sudut. Ataupun angle, side, angle. Nampak tak? Boleh faham tak? Nak tanya apa-apa tak? Bila awak dapat soalan ni, awak kena tandakan dulu barulah awak tahu bentuk dia apa. Ya? Macam yang atas ni dah kebetulan dah ya. Kenapa kat soalan tu dia ada PQ, PQR? Dia suruh anggap ada lagi satu lagi segitiga, tapi si mana nak buat? Dia suruh anggap ada satu lagi segitiga, jadi sepatutnya macam kita lukis lah. Ni kita anggap dah dikata kongruen. Dia bila kongruen ni, bila kita kata kongruen, awak kena ingatlah sifat-sifat kongruen tu apa. Sifat-sifat kongruen, sisi sama. Yang kita belajar tadi lah, SSS, SSA, side angle tu kena nyatakan luas. Lepas tu kalau angle, side angle, tak apa. Tapi kalau angle kena nyatakan luas. Faham tak ni? Boleh tak? Cikgu terangkan B tu. B tu. Okey, awak tengok sekali lagi. Okay, awak tengok untuk B ni, kita kena bulatkan perjalanan tersebut. Ya? Awak kena bulatkan perjalanan tersebut. Okey, ABPQ. Okey, anggap ABPQ. Mana AB? Sini AB. Ni AB. Okey, ni AB. Nampak tak AB sini? Lepas tu awak nampak apa? Awak nampak sudut ABC. Sudut ABC. Mana sudut ABC sini? Ya? Okey. Dah settle. Kemudian sudut BAC. Sini. Nampak? Nampak tak? Ada bulat. Ada satu. Bulat ni sudut. Ada satu sisi. Kemudian sudut lagi. Jadi, tak boleh baca ikut arahan soalan. Kita kena baca apa yang kamu nampak. Jadi, awak nampak ni apa? Awak nampak berlakunya angle dulu. Lepas angle, barulah side. Lepas tu angle balik. Perjalanan ni nampak angle, side, angle. Jadi, ianya adalah ASA. Faham tak? Ika? Faham. Jadinya daripada soalan, kita kena buat lakaran perjalanan dulu. Barulah kita tahu ia kongruen jenis apa. Faham? Ya? Boleh ya? Okey. Okey, ni awak tengok contoh kat sebelah ni. Okey. Saya nak tengok kamu ni faham ke tak? Sisi. Okey, saya nak tengok ni. Awak tengok ni. Yang pertama ni. Okey, antara ni dia kata apa? Ni soalan sebelah ni. Pasangan segitiga berikut adalah kongruen. Kongruennya, sifat-sifat kongruen kita dah belajar. SSS. Yang tadi itulah semua sifat-sifat kongruen. Cuma apa? SSA dengan AAA saja kena nyatakan luas. Okey. Tandakan right untuk menunjukkan sebab kekongruenannya. Okey, awak tengok yang pertama. Okey, tandalah. Sisi sama. Nampak? Lepas sisi awak jumpa apa? Suai batul. Lepas sisi 6 ni saya jumpa apa? Sudut. Okey, pandai Rashidi. Pandai. Jadinya awak bolehlah tanda kat sini lepas jumpa S. Alah, warna kuning pula. Lepas S, saya jumpa
Sudut itu A. Okey. Lepas sudut, saya jumpa apa pula? Sisi. Ya, pandai. Pandai dia. Jadi sisi. Jadi mana satu? Anak. Yang mana satu? Jawapannya. Tanda kan? Inilah SAS ni. Ya? Faham tak? Faham. Faham. Okey, saya nak awak buat sendiri. Okey, B. Berhati-hati. Tengok elok-elok. Bulatkan apa yang sama dulu. Sudut, sisi sudut ke cikgu? Tengok mana awak jumpa apa. Awak jumpa 70 dulu. Awak jumpa 70 dulu. Lepas jumpa 70. Okey, 70 ni apa? Sudut. Angle. Okey, angle. Sebab dia singkatan kan. Jadi awak kena sudut angle lah. Ya, lepas tu, lepas sudut jumpa apa ni? Sisi. Mana pula? Lepas sudut ni awak jumpa. Lepas apa? Jumpa apa? Sudut. Sudut lagi. Lepas tu, awak jumpa apa? Jumpa apa? Sisi. Sisi, pandai. Okey. Contohlah kamu nak start sisi dulu. Boleh. Tapi awak tak jumpa jawapan dah pula. Kalau start sisi dulu ya. Kalau awak jumpa sisi, awak akan buat S A A. Mana ada? Tak ada S A A. Yang ada angle-angle side. Faham tak? Jadi kita kena ikut berapa yang senarai kongruen tu. Jadi bila awak jumpa sudut sisi. Boleh? Boleh tak? Ni jawapan dia. Macam tu. Haris, okey tak? Okey. Okey ya. Okey, yang ni senang. Apa? Siapa nak jawab ni? SSS. Ya, pandai. Okey, pandai kamu boleh jawab. Allah. Okey? Okey. Ni. Apa? Berhati-hati dulu tengok. Sudut, sisi sudut. Ya, pandai. Sudut, sisi, sudut. Sudut, sisi, sudut. Ya, pandai. Sudut, sisi, sudut. Okey ni. Okey. Boleh ya? Boleh. Okey, boleh, pandai. Okey. Cikgu memang BI ke kita kena jawab dalam BI? Saya tak pastilah juga. Kita tengok soalan-soalan yang lain. Tak ada sangat lah. Ada lagi tak? Tapi benda tu simple je kan. Takkanlah tak ingat. Angle tu sudut. Saya tak pasti ada dua bahasa biasa. Jadi jangan risaulah. Okey. Okey, kita tengok bagaimanakah menyelesaikan masalah melibatkan kekongruenan. Okey. Standard pembelajaran menyelesaikan masalah yang melibatkan kekongruenan. Okay, contoh 5. Raja di sebelah menunjukkan satu segitiga sama kaki PQR dengan keadaan PR. PR sama dengan QR. Sama. A dan B masing-masing adalah titik tengah bagi sisi PR dan QR. Tunjukkan bahawa segitiga PBR dan QAR adalah kongruen. Okay. Jadi penyelesaiannya awak tengok. PBR. Segitiga PBR dengan segitiga QAR.
Okey, berdasarkan, okey, awak kata je lah yang mana sama. Okey. Segitiga PBR. PBR dan QAR memenuhi sifat sisi sudut sisi. Sebab apa daripada sini kita tahu PB. PB. PB sama dengan Q QA. Tapi yang ni dia kata apa? Mana-mana je boleh. PR. PR. Okey, PR sama dengan QR. Jadi bila PR sama dengan QR, okey. Lepas tu sudut. Sudut PRB. Sudut sama, dia merangkumi sama. Okey, QR, PRB, QRA sama. Dan BR sama dengan AR. Okey. Mana-mana awak boleh sebut saya rasa. Jadi ini adalah kongruens sebab sisi sudut sisi. Boleh faham tak? Kita kena selesaikan mengikut apa ciri-ciri kongruen yang kita dah belajar. Jadi kita nak kata benda-benda ni sama tak sama, kita kena berdasarkan teori tadi itulah. SSS, sifat sisi-sisi ke, ataupun sudut-sudut AAS, angle side ke, kena ikut pada yang tu. Jadinya berdasarkan ini, orang ni kata, contoh ni kata PR. Okey, PR sama dengan QR. Okey, jadi sisi sama. Jadi sisi sama, lepas tu sudut PR sama. Lepas tu dia kata BR sama dengan AR. Jadi kita boleh katakan sudut sisi, sudut sisi. Yang ini sisi, sudut, sisi. Dia menyentuh perkara yang sama. Sisi, sudut, sisi. Jadi ini dah terkandung dalam syarat kongruen. Jadi syarat kongruen untuk sisi, sudut, sisi, ianya akan jadi kongruen. Jadi terbuktilah ianya adalah kongruen. Boleh ya? Maksudnya kita nak katakan dia ni betul tak kongruen, kita kena buktikan berdasarkan SSS tu lah. Pilih yang mana satu. Okey? Faham tak ni? Syaziana? Aiman? Su? Boleh tak? Pika? Boleh. Boleh ya? Buktikan dan rujuk kepada yang kita dah belajar. Okey, seterusnya contoh 6. Okey, contoh 6. Okey, Siva menyediakan dua keping kad berbentuk trapezium yang kongruen seperti ditunjukkan dalam raja di bawah. Setiap kad itu dilukis dengan separuh logo. Dia mencantumkan jika perimeter pentagon ialah 90. Hitung luas dalam cm pentagon itu. Jadi kamu nampak ni sama. Jadi kamu boleh bayangkan bila kita cantumkan. Cantumkan akan terbentuk bentuk macam tu. Jadi ni 20. 20 ni 13. 20, 13. Ni 13, ini 20. Jadi dia dah bagi perimeter berapa? Jadi bila dah bagi perimeter berapa, kita boleh tolak untuk dapatkan bahagian yang tak ada lagi maklumat. Jadi 90 tolak berapa? 20 tambah 20 dapat 40. Tolak dengan 26. 13 tambah 3 26. Dapat 90 tolak. Berapa ni? 66 berapa? 20.
24. 24. Okey, kita tahu ini adalah 24. Jadi satu bahagian adalah 12. 12. Nampak? Satu bahagian adalah 12. Kemudian dia suruh hitung luas. Untuk cari luas, kita kena cari apa? Cari dia punya apa yang tak lengkap untuk trapezium. Yang tak lengkap ialah dia punya tapak. Tapak tak ada lagi. Mana tapak dia? Sini tapak dia. Tapak. Jadinya kalau ni tapak ni lah kita nak. Jadinya untuk cari tapak kita dapat dah sini 12. Jadi sini 12 lah. 12, 13. Dapatlah tapak sini. 13 kuasa 2. 13 kuasa 2 dapat 1, 6, 9, tolak 1, 4, 4. Dapat berapa? Dapat dah 5. Jadi yang kecil ni adalah 5 cm tambah 20, ianya adalah 25. Siapa yang tak ingat lagi rumus trapezium? Ada yang tak ingat rumus trapezium ke? Rumus trapezium ada ingat? Rumus trapezium ialah ABC. Jadinya 1/2 A tambah B darab C. Rumus luas bagi trapezium. Jadi kamu kena cari B. Itulah saya kena cari bawah tu soalan ni. Jadi 20 tambah 5 dapat 25. Jadi dapat 1/2. 20 tambah 25. C adalah 12. Ya. Dapat 6. Jadi dapat 45 darab 6. Lepas tu dia ada 2 bahagian. Kena ingatlah 2 bahagian kena darab 2. Darablah 2. Jadi yang kita dapat tadi 56, 30, 46, 24, 25, 26, 27. Kena darab 2 bahagian. Okey, luas ke semua? Luas semua. Okay, luas semua 270 darab 2 dapatlah 0, 72, 14, 5. Dapatlah 540 cm kuasa 2. Macam jawapan ni. Okey tak? Boleh? Boleh. Boleh? Boleh. Okey. Okey, tengok latihkan diri 5.1C. Dalam rajah di sebelah garis AB dan DE adalah selari. AB, DE selari. BE dan AD adalah garis lurus. C ialah titik tengah bagi AD. Tunjukkan bahawa segitiga ABC. Yang ni awak kena ingat macam tadi lah. Kena ingat. Nak buktikan mestilah ikut apa dia. S apa ke. Kena buktikan apa. Contoh kat sini kan. Selari. Selari ni. Bila selari. Mestilah selari sama. Sudut. Mesti sama. Agak-agaknya apa agaknya? Kita boleh katakan apa? Kita kena buktikan berdasarkan ciri-ciri tadi. Mana-manalah. Okey, agak-agaknya mana agaknya? Okey, bila sudut selang-seli B sama dengan apa? Selang-seli B sama dengan apa agaknya? B sama dengan E. Kan? Jadi boleh kata sudut B sama dengan sudut E. Sama ada awak nak sebut macam ni ataupun awak sebut A, B, C, C, E, D. Mana-mana boleh lah. Okey. Jadi sudut yang ni lepas tu dah nampak sudut, awak nampak apa lagi?
Yang ni pun sudut. Yes, sudut. Bila berselang ini, kita boleh katakan sudut C sama dengan ataupun awak nak tulis. Kalau yang ni A, B, C sama dengan C, E, D. Jadi sudut B, C, A sama dengan sudut D, C, E. Okey. Okey, nampak dah? Sini sudut confirm betul. Sudut ni pembuktiannya betul. Okey, lagi apa lagi agaknya kita boleh buktikan? Ianya tentang, kita berkata sudut. Ni sisi boleh. Ni mana lagi? Ni sisi. Kita boleh katakan AC sama dengan CD. Jadi yang ni memenuhi apa? Memenuhi sudut sisi ataupun angle side. Okey? Ni angle side. Boleh tak? Boleh? Cikgu, kalau untuk tu yang jawapan dia sisi tak apalah. Sisi sisi boleh, tapi sebab ia berkaitan dengan selari kan. Selari ni selalunya kita nampak dia punya mesti ada sudut tau. Bila ianya adalah selari, ia pembuktiannya lebih pada kena ada sudut. Tapi kalau dia ada nilai kat tepi-tepi tu, bolehlah kita kata kita gunakan sisi. Sebab tak ada apa-apa ni, kita kena tekankan lebih pada sudut lah. Boleh tak? Sebab bila melibatkan garis selari ni, kan dia ada ni bentuk ni. Jadi kita dah belajar dah. Pembuktian untuk selari ni apa? Dia berkaitan sudut. Jadinya kita tahu sudut B akan sama sudut E. Yang ni akan sama dengan sudut ni. Dan ini akan sama dengan sudut. Dia berkaitan banyak sudut. Tapi bila awak bukti semua sudut A, susahlah pula. Sebab awak kena cakap luasnya sama. Banyak pula nak kena tulis. Jadi baiklah guna AAS ataupun ASA. Ianya melibat, ianya pembuktian tanpa nak kata luasnya mesti sama antara kedua-dua. Kalau awak nak ambil AAA boleh. Tapi awak kena kata luas ACB mestilah sama dengan CDE. Sebab AA ni kita kena nyatakan benda tu. Boleh? Boleh tak? Hai. Senyap je? Suai batul? Syamizah? Boleh. Su? Siti okey Siti? Saya Syamizah okey? boleh lah. Boleh lah. Apa yang tak puas hatinya tu? Yang bawah tu cikgu. Yang bawah? Yang kat jawapan. Yang atas tahu dah. Yang mana? AAS ni? Ya. Yang mana? Sebutlah sikit yang mana? Sudut ABC apa? AC sama dengan CD. Tu. AC sama dengan CD. Ataupun ni, yang ni. Silap. Yang mana? AAS ni ke? AAS ni bermaksud kita pembuktian kita berdasarkan
sudut, sudut, sisi. Ini AAS ni adalah sudut-sudut sisi. Kita ambil ABC. Kita pembujang kita ABC, okey. Pembujang kita tentang ABC. Lepas tu pembuktian kita tentang sudut BC ni. Pembuktian dia tentang sudut yang ni. Lepas tu tentang satu sisi. Sisi kita ambil adalah AC. Nampak? Jadi pembuktian dia berkaitan dengan sudut-sudut sisi. Sudut-sudut sisi. Sudut, 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 kemudian satu sisi. Jadi sudut, sudut, sisi. Salah satu, sudut, sudut, sisi. Sebab garis selari kan berkaitan sudut. Jadinya kita nak guna AA boleh. Cuma AA macam saya cakap tadi lah. Bila AA ni kita kena nyatakan luas sama. Jadi kita kena ambil lah yang mudah. Jadi yang mudahnya sama ada sudut-sudut sisi ataupun lagi satu apa dia? ASA. ASA. ASA tu tentang sudut sisi sudut. Okey, kita tengok sudut sisi sudut. Sudut sisi sudut. Sudut. Okey, kita boleh katakan kalau kita nak guna ASA ni. Okey, jadi kita katakan sudut ABC. ABC sama dengan sudut DEC. Okey, ini angle settle. Okey, yang kedua ni kita boleh katakan BA sama dengan DE. Okey, BA sama dengan DE. Okey, settle. Lagi satu. Sudut apa tu? BAC sama dengan sudut EDC. Nampak? Ini untuk ASA. Bila dapat ASA ni, ianya memang kongruen lah. Bila sudut sama, sisi sama, sudut sama, tiga benda syarat dah sama, ianya adalah kongruen. Faham? Senyap je? Faham. Kena bagi Boleh. samakan dulu cikgu. Dia kena buktikan berdasarkan muka surat yang ada warna pink tu. Warna pink tu. Pembuktian kongruen kena berdasarkan muka surat. Kejap, mana tadi warna pink tu yang tak faham tu? Berdasarkan muka surat 128. Kena berdasarkan muka surat yang kita belajar 128, warna pink tu. Syarat yang tu lah. Kalau terbukti syarat, body follow syarat 128 tu, ikut mana-mana, maka ia kongruen lah. Sebab ini kan sifat kongruen segitiga. Faham tak? Muka surat 128 buku teks tu. Kita kena follow yang tu lah. Pembuktian tentang segitiga pun kena follow yang tu juga. Nak buktikan. Boleh? Boleh tak? Nak ambil masa lah ni. Boleh. Sekarang segitiga pembuktiannya berdasarkan benda tu. Kalau dia follow benda tu, betul. Kecuali apa dia saya cakap? Kalau AAA, sudut dengan sisi sudut. Itu aku kena nyatakan luas sama. Kalau nak guna benda tu, kena nyatakan luas sama. Faham? Sebaik ni tak payahlah kalau pembuktian yang ni dah kongruen, tak payah guna yang tu lah. Gunalah cara yang tak payah katakan luas sama tu. Guna cara lain banyak kan nak buktikan benda tu sama. Boleh ya? Elisha? Hilang. Siti?
Makan. Haris? Ya, boleh Boleh. cikgu. Oh. Okey. Boleh ya? Okey, bagus. Okey, seterusnya. Raja di bawah menunjukkan dua sisi empat yang kongruen. Diberi bahawa panjang perpenjuru WU. Mana WU ah? Tak nampak. Oh, WU. Nampak? Dia nak guna juga sifat segitiga. WU ada 13. Hitung panjang PQ. Nampak? Kalau sama, sini 5. 13. Ni berapa TU? 12 lah. Faham tak? Faham tak kenapa 12? Sebab 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. 169 tolak 25 dapat 144. 144 punca dapat 12. Jadi TU adalah 12. Panjang PQ adalah 12. Apakah sudut SRQ? Apakah sudut SRQ? Okey, macam mana nak cari? Sini dah ada dah jawapan 10 berapa tu? 105 kan? Boleh carilah, kita guna 360. Tolak dengan 105 tolak 90 tolak 68. Dapatlah sudut R tersebut. Boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh ya? Jadinya saya nak kamu buat latihan mana ni? Awak nak ni? Okey, 3. Tengok set 3 dulu. Muizzuddin membagi tanah yang berbentuk segi empat tepat kepada dua bahagian yang kongruen seperti ditunjukkan dalam raja di sebelah. Hitung perimeter dalam meter bagi setiap bahagian tanah. Luas dalam, perimeter dalam meter bagi setiap bahagian tanah. Okey, kalau sini 20. 20, sini 20 lah, nampak tak sama? Kongruen. Bila nampak kongruen, terus je kamu isi bahagian yang 20 nampak 18. 18 lah. Ya. Bagi apa maklumat yang kita boleh dapatkan. Sini berapa ni? 50 tambah 5, 6, 7, 70. Faham tak kenapa dapat 70? Sebab 50 tambah 20. 50 tambah 20 dapat 70. Nampak? 50 tambah 20 dapat 70. Jadi sini pun 70. Macam mana dapat bahagian sini pula? Sini dah ada maklumat 18. 18 tambah 18. Dapat berapa 18 tambah 18? 18 tambah 18 dapat 36. Jadi nak perimeter dalam meter bagi setiap bahagian tanah. Setiap bahagian tanah. Perimeter setiap bahagian tanah ni tambah setiap sisi ni. Ya. Kita tengok. Tambah setiap sisi kot. Cuba kamu tambah. Tambah setiap sisi. 7, 8, 9, 9. Ni Muzimahal. Itu 8, 9, 9. Ada kalkulator? Cuba kira. Dapat tak jawapan? Berapa kamu dapat? Perimeter setiap bahagian ni dia kira ni lah, kongruen ni lah. 20 tambah 36 tambah 70 tambah 18 tambah 50 tambah 18. Cuba kira. Dapat tak? Tak ada orang nak kira kat saya. 212. Ni satu bahagian 212 Satu bahagian 212. 20 tambah
36 tambah 70 tambah 18 tambah 50 tambah 18. 212 Ya. Betul tak? Ya, Tak? ya. 212. Zero, Okey. 212. Okey. Luas dalam meter persegi bagi setiap bahagian tanah. Setiap bahagian tanah. Okey, wakil satu je lah. Apa ni? 20 darab. Dia nak satu, kiranya wakil ambil satu bahagian je tau. Tak perlu nak kira dua-dua bahagian pula. Untuk A ni maksudnya kamu kira satu bahagian je lah. 20 tambah tepi ni berapa? 36 tambah 70 tambah 18. 70, 18. Lepas tu tambah 50 dan berakhir dengan 18. Ambil satu bahagian, wakil satu bahagian sebab sama je. Dia tak perlulah kira dia dua, kira satu je lah. Ini untuk perimeter. Okey. Kemudian dapatlah jawapan 212 meter. Lepas tu untuk B pun sama. Jadi bahagian ni berapa? Ni 20. Ni 18. Tu yang ni 18 juga. Ini 70. Jadi 20 darab 18 tambah 18 darab 70. Dapatlah jawapan. Okey? Boleh ya? Oh, anak-anak. Boleh. Boleh. Jadi saya nak kamu buat. Saya nak kamu buat. Okey, nombor 2. Latih kendiri 5.1B ni nombor 2. Okey? Boleh? Dan 5.1C ni saya nak kamu buat nombor 3. Okey? Dah bincang, dah harap faham lah. Apa dia tadi saya cakap? Latih kendiri 5.1B nombor apa? Nombor 1. Aku nak Okey. Nombor 2. Nombor 2. nak kena Rashidi ni, berangan. Nombor 2. Okey, nombor 2. Lepas tu latih kendiri 5.1C nombor 3. Hujan ke sana? Okey, itu saja ya. 4 minit ni bolehlah siapkan. Ya korang. Nanti kita kelas akan datang masuk tajuk pembesaran pula. Okey ya, habislah kongruen ni. Harap ni kamu faham ya. Ada apa-apa nak tanya? Haris? Rashidi? Fika? Tak ada juga. Ada. Siti? Tak ada. Elisa? Tak ada. Ada. Syazriana? Okey. Boleh tak? Boleh cikgu. Ya, Nurul Aiman? Boleh. Boleh, Allah. Sedih suara. Saili? Boleh. Ya, okey. Syamizan? Boleh. Boleh. Soal Batul? Boleh ya? Okey, 3 minit lagi. Harap terima kasih ya. Masuk kelas.
Terima kasih banyak, harapnya faham lah. Walaupun sikit-sikit pun harap faham juga. Ha? Nak buktikan kena ingat lah ya, dia punya sifat dia. Sifat yang tu dia jangan ambil sifat lain pula. Pembuktiannya berdasarkan sifat-sifat yang dah diberitahu. Kena ingat lah ya. Kalau sisi-sisi sudut kena beritahu luas sama. Dan kalau sudut-sudut pun kena beritahu luasnya sama. Sebab dua situasi ni boleh kita dah tengok dah ada benda yang boleh dia tak sama, yang sama ya. Okey, itu saja. Terima kasih banyak ya. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Ego. Baik Ego. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih.